Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk pelajaran biologi pada pagi ini kita sambung semula iaitu bab 5. Bab 5 tajuknya adalah metabolisme dan enzim. Apa yang kita nak belajar dalam tajuk ni? Okey. Okey, pertama sekali kalau tengok pada tajuk tu kita nak tahu apa maksud metabolisme dan apa maksudnya enzim. Okey. Okey, untuk itu kita tengok muka surat 86. Okey, ini adalah skop yang kita nak belajar, sub topik yang kita nak belajar. Pertama sekali 5.1, kita nak mendefinisikan metabolisme. Maksudnya kita nak tahu apa maksud metabolisme. Okey. Kemudian kita nak menyatakan jenis-jenis metabolisme. Okey. Ada dua jenis metabolisme, anabolisme dengan katabolisme. Okey. Kita tengok metabolisme dulu ya. Okey. Metabolisme. Okey, apa dia metabolisme? Metabolisme merujuk kepada semua. Metabolisme adalah semua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup. Semua tindak balas kimia yang berlaku dalam organisma hidup ataupun sel hidup. Okey. Proses dalam metabolisme, proses-proses yang berlaku dalam metabolisme, pertama dia melibatkan penukaran bahan makanan kepada bentuk tenaga iaitu dalam bentuk ATP. Dan bahan asas dan yang kedua, metabolisme adalah penting untuk pembentukan karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik. Nampak macam susah nak faham kan? Jadi saya dah ringkaskan untuk awak macam ni. Okey, macam ni kita tengok sini. Okey, metabolisme. Okey, cikgu dah buat satu nota yang senang nak faham. Okey, metabolisme maksud kat sini kan. Jadi awak tengok buku teks, awak tulis kat sini maksud dia. Maksud dia adalah semua tindak balas kimia yang berlaku dalam sel hidup ataupun berlaku dalam organisma hidup. Okey, awak tulis maksud dia kat sini. Metabolisme, bila kata metabolisme, dia melibatkan apa? Tengok dalam buku teks. Melibatkan makanan akan ditukar menjadi bentuk tenaga. Anak panah tu maksudnya tukar. Di mana makanan yang kita makan akan ditukarkan menjadi bentuk tenaga. Bila kata tenaga tu dalam bentuk molekul ATP. ATP tu apa dia? ATP tu adalah singkatan daripada adenine triphosphate. Tak apalah kalau tak tahu nama penuh dia pun tak apa. ATP saja. Okey. Nah, semasa proses metabolisme, makanan yang kita makan akan ditukarkan menjadi tenaga. Tenaga tu dalam bentuk ATP. Jelas Dan metabolisme juga melibatkan pembentukan. Masa metabolisme tadi, okey, ada melibatkan terbentuknya karbohidrat, protein, lipid dan asid nukleik. So ini adalah perkara yang terlibat semasa berlakunya metabolisme. Okey. Seterusnya kita tengok jenis. Metabolisme ada dua jenis. Satu katabolisme, satu anabolisme. Okey. Kita tengok apa dia katabolisme. Okey, apa dia katabolisme? Katabolisme adalah proses penguraian bahan ataupun molekul yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Kita mudahkan ayat tu lah. Maksudnya kita nak pecahkan. Penguraian tu maksudnya kita pecahkan molekul yang besar, molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih kecil ataupun ringkas.
So tulis kat sini. Apa dia? Okey. Ya, poin yang pertama. Dia adalah melibatkan penguraian. Tak mau guna perkataan penguraian, boleh guna perkataan pemecahan. Pemecahan apa? Pemecahan molekul yang kompleks kepada menjadi bentuk yang lebih ringkas. Poin yang kedua kena tahu, semasa tindak balas katabolisme ini, dia membebaskan tenaga. Tulis sini. Bebaskan tenaga. Okey. Kemudian contoh. Ini contoh. Dia bagi contoh. Contoh penguraian glukosa semasa respirasi untuk penghasilan tenaga. Contoh penguraian glukosa semasa respirasi sel untuk penghasilan tenaga. Okey, awak tulis contoh. Tulis contoh sini. Tulis contoh. Tindak balas umum. Tindak balas am dia. Yang keempat ni tindak balas am. Awak tulis yang ni. Yang ni ya. Ni salin yang ni. Secara umumnya kita boleh katakan macam ni lah. AB ni adalah satu substrat yang sangat kompleks. Bila berlakunya proses katabolisme, kita dapat pecahkan AB tadi kepada A dan B. Kita boleh pecahkan ni. AB ni macam satu persebatian yang kompleks, yang sangat besar, yang sangat rumit. So, kita pecahkan dia kepada A dan juga B. Kita asingkan. Tu katabolisme lah. Okay, anabolisme pula. Anabolisme adalah sintesis. Sintesis tu maksudnya pembinaan. Kita buat. Tadi pecah. Sekarang kita nak bina. Sintesis molekul yang kompleks daripada molekul yang ringkas. Dia adalah proses pembuatan. Proses sintesis. Sintesis apa? Sintesis molekul kompleks daripada molekul yang lebih ringkas. Dia terbalik lah. Kalau katabolisme macam ni. Kalau katabolisme macam ni. Kalau anabolisme dia terbalik. Dia terbalik macam ni. Okey. Ke depan katabolisme. Ke belakang anabolisme. Okey. Jadi awak salin kat sini. Apa dia anabolisme ni? Apa dia salin? Yang buku tag. Kalau tadi proses pembebasan tenaga, ini adalah proses penyerapan ataupun penggunaan tenaga. Masa proses anabolisme ni, dia guna tenaga. Contoh, tengok ni. Penghasilan glukosa semasa fotosintesis. Semasa tumbuhan buat fotosintesis, dia menghasilkan glukosa kan. Ini adalah contoh anabolisme. So, secara amnya, tindak balas dia beginilah. A yang ringkas bergabung dengan B yang ringkas menjadi AB. AB adalah satu molekul yang sangat kompleks. So, awak tulis kat sini contoh dan juga tindak balas am. Okey. Ni untuk metabolisme. Selesai yang ni. Seterusnya kita tengok enzim. Ni 5.2 enzim. Apa dia enzim? Kalau kita tengok sini, enzim ialah mangkin organik. Mangkin organik ni adalah bahan yang mempercepatkan tindak balas dalam badan kita. Tak kisahlah tindak balas tu katabolisme ke, tindak balas anabolisme ke. Kalau ada enzim, tindak balas tu jadi lebih pantas. Okey. Saya dah ringkaskan. Kita buat ringkasan macam ni. Okey, kita buat ringkasan macam ni. Okey. Enzim, fungsi dia membantu, mempercepatkan. Dia bantu ataupun dia cepatkan tindak balas dalam badan kita. Bila sebut tindak balas tu, metabolisme dalam badan lah. Kalau ada dia, tindak balas tu jadi cepat. Enzim dibina
Kebanyakannya daripada protein. Kebanyakannya daripada protein. Tapi ada juga enzim yang tak buat daripada protein. Tapi mostly kebanyakannya daripada protein. Dan enzim ini dihasilkan oleh sel hidup. Ataupun dihasilkan oleh organisma hidup. Itu pasal enzim. Yang ni saja yang awak kena tahu. Kan? Okay. Yang ni, yang substrat, tapak aktif, kompleks enzim substrat tu nanti cikgu ajar kemudian. Kita tinggalkan dulu. Okay. Kemudian kita nak tengok penamaan enzim. Macam mana yang ni saya akan highlightkan nanti. Sebentar nanti. Kita tinggalkan dahulu. Okey, penamaan enzim. Macam mana kita nak namakan enzim tadi? Enzim ni kita nama dengan cara kita tambahkan perkataan is pada substrat yang akan ditindakkannya. Contohnya macam ni. Contohnya laktosa ni adalah bahan yang akan ditindakkan oleh enzim. Okey? Laktosa adalah satu molekul yang besar, kompleks. Dia akan dipecahkan menjadi molekul yang ringkas, iaitu glukosa dengan galaktosa, betul tak? So, tindak balas ni mesti dilakukan oleh enzim. So, enzim yang akan mencernakan laktosa namanya laktis. Ambil nama laktosa, tapi kita tambah is kat belakang dia. Laktis. Kalau substrat ni maltosa, kalaulah substrat itu maltosa, substrat tu bahan yang akan ditindakkan oleh enzim. So, enzim dia bukan laktis, enzim dia maltis. Kalau substrat ini sukrosa, enzim tu namanya, dia akan ikut nama substrat. Namanya sukris. Nampak tak? Macam tu cara kita nak namakan enzim. Kita namakan. Jadi, awak tulis macam ni kat sini . Kat sini ni, awak salin je. Tambahkan is pada apa? Substrat. Macam ni. So, cara dia penambahan is kepada substrat ialah enzim laktis yang memangkinkan hidrolisis laktosa. Contoh, bukan silap. Ni cara dia. Silap yang tadi . Penambahan is pada nama substrat yang akan dimangkinkannya. Ni contoh tadi tu. So, awak tulis yang ni. Tulis kat sini. Contoh. Ni contoh. Kalau contoh, ambil yang ni. Salin kat sini. Okey. Seterusnya, kita tengok sifat-sifat umum enzim. Sifat dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, awak buat macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, saya akan terangkan satu-satu. Okey, sifat yang pertama, enzim bertindak dengan pantas. Enzim bertindak pantas. Sifat enzim yang pertama, dia pantas. Yang kedua, enzim ialah mangkin biologi. Mangkin biologi tu adalah bila kata mangkin, bahan yang boleh mempercepatkan tindak balas. Mangkin tu maksudnya bahan yang boleh cepatkan tindak balas. Biologi tu maksudnya dihasilkan semula jadi dalam badan. Okey? Yang mempercepatkan tindak balas biokimia yang berlaku. Enzim adalah mangkin biologi yang boleh mempercepatkan tindak balas. Maksudnya satu bahan yang badan hasilkan sendiri untuk mempercepatkan tindak balas. Yang ketiga, setengah enzim, bukan semua, setengah saja, dia memerlukan cofactor untuk dia bertindak dengan lebih efisien. Kalau ada cofactor tu, dia lagi berkesan. Okey?
Contoh adalah vitamin B dan juga ion magnesium. Beza vitamin B dengan ion magnesium ni, vitamin B ni adalah kofaktor organik. Bila kata organik ni, bahan yang ada unsur karbon. Okey. Kofaktor bukan organik, magnesium. Ion magnesium kofaktor bukan organik. Okey. Jelas Organik tu dalam struktur vitamin B tu ada unsur karbon. Tapi dalam ion magnesium tak ada unsur karbon. So dia masuk kategori bukan organik. Okey. Setengah enzim memerlukan kofaktor untuk dia mempercepatkan tindak balas dia. Kalau orang tanya, soalan tanya apakah contoh kofaktor? Kofaktor ada, contoh dia adalah, ni contoh lah, banyak kofaktor tapi ni contoh. Dalam banyak-banyak tu contoh dia vitamin B, kofaktor organik, dan ion magnesium kofaktor bukan organik. Okey, jelas? Yang seterusnya, enzim hanya diperlukan dalam kuantiti yang sedikit saja. Jadi tindak balas biokimia tu dia tak memerlukan banyak enzim, sikit saja. Dan enzim ini dapat digunakan banyak kali. Okey. Habis. Setengah enzim, ini bukan setengah, ni semua enzim. Yang tadi setengah, ni semua. Aktiviti enzim boleh jadi perlahan ataupun stop terus oleh perencat. Tadi tu nak bagi cepat kan, kofaktor. Sekarang ni aktiviti enzim boleh stop ataupun slow. Bahan itu adalah perencat. Yang ni kita tak nak ni. Kalau boleh kita tak nak. Contoh perencat tu adalah logam-logam berat. Logam berat ni logam yang berbahaya. Bukan logam tu berat daripada segi jisim. Logam berat tu logam yang berbahaya. Contohnya plumbum dan mercury. Plumbum dengan mercury ni dia boleh merencat tindak balas daripada berlaku ataupun memperlahankan tindak balas. Yang ni kita tak nak. Dan yang seterusnya, enzim tidak berubah bentuk ataupun dimusnahkan oleh tindak balas yang dimangkinkan olehnya. Maksudnya enzim tu lepas dia mangkinkan satu tindak balas, dia tak akan musnah. Yang kedua, dia tak akan berubah bentuk. Dia macam asal. Okey. Seterusnya, setiap enzim ada tapak aktif yang sesuai untuk substrat tadi. Okey, enzim enzim A sesuai untuk substrat A. Sebab enzim A ada tapak aktif yang boleh memuatkan substrat A. Enzim B untuk substrat B. Enzim C untuk substrat C. Maksudnya dia spesifik. Okey. Dan yang seterusnya, enzim boleh memangkinkan tindak balas itu ke hadapan dan ke belakang. Maksudnya tindak balas tu berbalik. Contohnya macam ni. Contoh. Laktosa akan ditindakkan oleh laktis menjadi glukosa dengan galaktosa kan. Dan tindak balas ni juga boleh berbalik. Boleh ke depan dan boleh ke belakang. Glukosa dengan galaktosa juga akan boleh ditindakkan oleh laktis menjadi laktosa semula. Ikut keperluan sel lah. Mungkin sel tu dia nak pecahkan laktosa. Mungkin setengah sel tu dia nak gabungkan glukosa dengan galaktosa untuk membentuk laktosa. So tindak balas tu berbalik. Boleh ke depan, itu maksudnya tindak balas ke hadapan dan ke belakang. Allahu Akbar. Dah tersilap. Sekejap saya buka balik. Tu dia. Ya. Jadi kita dah habis setakat muka surat 87. Nanti cikgu sambung balik muka surat 88.